Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Nawaitu i'tikafi hadzal masjid lillahi ta'ala. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi dan ahli jawatan kuasa Masjid Ridwaniyah, seterusnya para asatizah, para alim ulama, muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala diizinkan olehnya untuk kita bersama-sama pada malam ini bagi meneruskan sesi-sesi pentarbiahan diri dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita akan sambung pembacaan hadis-hadis pilihan kita pada kali ini. Dan hadis ini biasa untuk kita dengar, cuma mungkin ada beberapa cerita di sebalik hadis ni yang mungkin ada yang kita yang tak tahu dan ada yang kita tahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. An Abdullah bin Mas'ud qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fi ithnatain, rajulun ataahu Allahu malan aw rajulin ataahu Allahu malan fasullita ala halakatihi fil haqq, wa rajulun ataahu Allahu al-hikmah aw wa rajulin ataahu Allahu al-hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada kedengkian melainkan pada dua perkara: seorang lelaki yang diberikan harta oleh Allah, lalu hartanya dikalahkan dan dihabiskan kepada kebenaran, dan seorang lelaki yang diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia berhukum dengan hikmah tersebut dan dia mengajar hikmah tersebut kepada orang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud nama sebenar dia adalah Abdullah bin Mas'ud ibn Ghafil bin Habib bin Syams bin Makhzum, ataupun memang kita biasa dengar Abdullah bin Mas'ud, atau nama gelaran dia adalah Abu Abdurrahman Huzali. Abdullah bin Mas'ud ini merupakan seorang sahabat antara yang terawal memeluk agama Islam. Beliau juga adalah seorang sahabat antara sahabat-sahabat yang berhijrah ke Habsyah, yang ketika mana umat Islam ditekan di Makkah. Abdullah bin Mas'ud ini juga adalah antara individu yang menyertai peperangan Badar, dan kebanyakan daripada peperangan Islam yang semasa hayat Nabi, Abdullah bin Mas'ud ini ada. Dan beliau ni juga, Abdullah bin Mas'ud ni merupakan sahabat Rasulullah yang menjaga capal baginda. Dan apabila Rasulullah ingin berjalan, beliaulah orang yang akan menyarungkan capal Rasulullah ke kaki Rasulullah yang mulia. Apabila Rasulullah duduk, beliaulah orang yang akan menyimpan capal baginda. Maksudnya Abdullah bin Mas'ud ni memang penjaga kepada capal Nabi. Kalau bahas bab capal ni panjang sikit lah nanti ni, famous sikit bab capal sekarang ni. Beliau ni juga digelar sebagai Na'li Rasul,
sahib na'li rasul, penjaga kepada capal Nabi. Baik, Abdullah bin Mas'ud ini antara seorang sahabat yang sangat-sangat berdamping dengan Nabi, sehingga satu hari Rasulullah SAW pernah bersabda berkenaan dengan Abdullah bin Mas'ud. Apa yang Nabi sebut? Istaqri'ul Quran min arba'. Kalau kamu nak menuntut ilmu berkenaan dengan Al-Quran, ambil daripada 4 orang. Daripada 4 orang. Yang pertama siapa? Min Abdullah ibn Mas'ud. Yang pertama Abdullah ibn Mas'ud. Yang kedua Salim maula Abi Huzaifah, orang yang kedua. Yang ketiga Ubay ibn Ka'ab, Ubay bin Ka'ab. Dan yang keempat dan yang terakhir Mu'az ibn Jabal. Ini yang Nabi sabdakan, kalau nak ambil ilmu Al-Quran ni, ambil daripada 4 orang ni: Abdullah ibn Mas'ud, Salim maula Abi Huzaifah, Ubay bin Ka'ab dan Mu'az ibn Jabal. Abdullah ibn Mas'ud yang pertama disebut oleh Nabi. Maksudnya ilmu yang terus didapat oleh Abdullah ibn Mas'ud daripada Nabi. Ya, dia kalau dah diiktiraf ni, maksudnya Rasulullah tahu sejauh mana kefahaman Abdullah ibn Mas'ud. Semacam mana kalau kita kalau kita seorang guru, kita dengan anak murid, kita kenal anak murid kita ni sejauh mana dia punya kebolehan. Kalau kamu nak tanya soalan matematik, okey, tanya dengan dia. Kalau kamu nak tanya berkenaan dengan nahwu, tanya dengan dia. Seorang guru dia tahu kebolehan dan tahap-tahap kepada anak murid dia. Sebagaimana Rasulullah mengenal Abdullah ibn Mas'ud. Dia kenal Abdullah ibn Mas'ud ni memahami dan lebih daripada orang lain. Baik. Pernah Rasulullah SAW meminta beliau untuk memanjat pokok. Ini satu kisah. Abdullah bin Mas'ud ni bersama dengan sahabat-sahabat yang lain, bersama dengan Rasulullah. Rasulullah minta dia panjat satu pokok. Panjat satu pokok. Bila panjat, dah nama pun panjat, mestilah dia duduk di atas. Bila dia duduk di atas tu, macam kita lah ya, kalau pakai apa nama tu, pakai jubah, pakai jubah ni kayaknya laweh lah sikit bawah tu ya. Panjat nampak betih Abdullah bin Mas'ud. Sahabat yang lain ni duduk di bawah, Abdullah bin Mas'ud duduk di atas tengah manjat. Bila nampak betih, sahabat gelak, sahabat di bawah gelak, kiki gelak. Pasal apa? Tengokkan betih Abdullah bin Mas'ud ni kecil, kurui. Abdullah bin Mas'ud ni dia seorang yang kurui. Kayaknya betih tu tak apa nak nampak betih lah, halus. Boleh bayang kau ya, kalau orang kurus ni betihnya tak ada besar, kecil. Yang sahabat di bawah ni gelak tengok, gelak kan kepada Abdullah ibn Mas'ud. Lepas tu apa yang Nabi sebut? Nabi sebut kepada sahabat yang di bawah, ma tadhakun, apa yang gelak? Kenapa kamu gelak? Rasulullah tanya. Apa sambung Nabi? La rijlu Abdullah athqalu fil mizan yaumal qiyamah min Uhud. Kaki Abdullah ibn Mas'ud ni lebih berat di al-mizan tu nanti, lebih berat daripada timbangan gunung Bukit Uhud. Nabi sebut. Kamu gelak kenapa? Kamu gelak ni yang kaki kamu gelak ni, kaki dia ni lebih berat daripada Bukit Uhud. Sampai gitu hebatnya pengiktirafan Nabi kepada Abdullah ibn Mas'ud. Dahlah ilmunya hebat, dijamin oleh Nabi pula, diberi pengiktirafan oleh Nabi sendiri. Kalau kita dapat pangkat daripada mana-mana,
dapat daripada pangkat daripada istana ke, rasa gah juga ya, rasa gah. Ini Nabi bagi. Kalau kita dapat daripada Nabi, tak tahulah gembiranya macam mana. Kita tara dapat daripada manusia biasa ni pun kita rasa seronok lah. Rasa gila kalau sebut nama tu, sebut pangkat tu, kira sebut pangkat sajalah baru sampai nama tu lambat. Punya banyaknya pangkat, sembang tu sampai terobang lah, terasa terapung je bila sebut nama tu. Pangkat banyak benar, tapi itu yang diberinya oleh siapa? Oleh manusia biasa. Tapi Abdullah bin Mas'ud ni pengiktirafan dia diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beruntunglah dia, beruntung sangat. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud antara ulama besar di kalangan sahabat, dan beliau ni juga di antara perawi hadis yang ramai yang dia dapat daripada sahabat-sahabat Nabi. Yang dia dapat daripada siapa? Daripada antara dia dapat hadis daripada Nabi, dan orang riwayat hadis pula daripada dia. Antaranya siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah tu saja anak murid dia ada berapa yang ambil hadis daripada Abu Hurairah? Anak murid dia saja lebih kurang dalam 800 orang. 800 ambil hadis. Tuan-tuan, periwayatan hadis ni dia bukan boleh main pasing-pasing gitu, tak. Dia ada tertib dia ada adab dia. Dia kena bertemu mata, lutut bertemu lutut, kena bertalaqi. Ini cara pengriwayatan hadis. Bukan biasa-biasa punya cara. Sebab tu kalau ada orang kata hadis yang ada ni mustahil lah, mustahil. Kalau tuan-tuan pernah baca, ada orientalis yang meletakkan hadis yang ada ni mustahil sangat. Sebab apa? Sahih Bukhari ditulis, dikumpulkan bila? Selepas 200 tahun. Selepas 200 tahun baru dikumpulkan. Kalau logik akal kita, agak-agak betul tak? Genuine tak kepada hadis yang ada hari ni? Kalau fikir akal tak logik. Tak logik. Ya. Tuan-tuan biasa main apa nama permainan tu? Telefon rosak. Dia beratur 10 orang. Seorang bagi berita ataupun cerita di depan, disampaikan ke belakang, disampaikan ke belakang, disampaikan ke belakang. Kita tengok yang hujung sama tak dengan depan? Pernah tak tengoknya tu? Biasanya yang hujung tu sama tak dengan depan? Biasanya susah nak sama. Susah sangat nak sama. Orang buat perbandingan macam tu kepada hadis. Mustahil. 200 tahun. Sebenarnya pengumpulan hadis ni dikumpulkan oleh sahabat dan ditulis sebenarnya oleh sahabat. Ditulis. Bukan tiba-tiba daripada zaman Rasulullah terus kepada Sahih Bukhari, tak. Imam Bukhari terus tulis, tak. Imam Bukhari pun dia dapat daripada penulisan-penulisan daripada ulama ataupun sahabat, tabi'in apa semua tu. Sebelum daripada penulisan Sahih Bukhari itu, sebelum tu ada ditulis di dalam sahifah-sahifah yang ditulis oleh sahabat sendiri. Ada sahabat yang dia tulis hadis, dia dapat hadis, dia tulis. Ditulis di mana disimpan? Disimpan di dalam sarung pedang. Dalam sarung pedang. Nak jaga amda yang didapat daripada Nabi. Sahabat tulis, ada yang tulis dekat pokok, ada yang tulis dekat batu, yang mana yang ada lah masa tu. Tapi semuanya penulisan hadis tu sebenarnya dapat dan sampai kepada kita pada hari ini. Ianya sebenarnya terjaga. Sebab tujuan hadis ni, antaranya tugas kepada hadis ni, dia menerangkan kepada apa yang dalam Al-Quran yang bersifatnya mujmal. Itu antaranya lah. Dalam Al-Quran mungkin dia datang dalam keadaan yang umum dan dikhususkan oleh hadis. Sebagai contoh, berkenaan dengan pengharaman anjing, dalam Quran ada
tak ada, tapi ia dijelaskan di dalam hadis. Itu antara. Jadi penulisan hadis ni sebenarnya sampai betul kepada kita. Imam Bukhari, kalau kita tengok kepada bagaimana pengriwayatan ataupun penulisan hadis oleh Al-Imam Bukhari, itu pun rasanya kita kalah. Itu pun kita kalah. Imam Bukhari nak tulis satu hadis, dia kena solat 2 rakaat. Satu hadis tuan-tuan, ada berapa ribu hadis dalam Sahih Bukhari. Satu hadis 2 rakaat, satu hadis 2 rakaat. Dan Al-Imam Al-Bukhari, dia takkan ambil hadis yang dia tak betul-betul tahu ataupun tak betul-betul jumpa dengan perawi hadis yang asal. Dia akan bertemu dengan perawi tersebut. Contoh, dapat daripada Rasulullah dapat daripada sahabat dapat kepada dapat kepada tabi'in pula. Al-Imam Al-Bukhari, dia akan bertemu dengan siapa yang betul-betul dapat. Dia akan ambil hadis tu, dia tahu hadis ni sekian, diriwayatkan oleh sekian orang, si A. Dia akan pergi berjumpa dengan A, berjumpa. Sampai begitu sekali menjaga penulisan hadis. Macam mana orang boleh menolak kepada pengriwayatan hadis hari ni? Tak logik. Sedangkan ianya sangat-sangat dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kepada kita hari ini. Baik. Antara yang meriwayatkan ambil daripada Abdullah bin Mas'ud ni, Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah. Itu antara yang ambil kepada Abdullah bin Mas'ud. Baik, kita tengok keterangan kepada hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita bahawa seseorang muslim itu tidak boleh iri hati dan berdengki dengan temannya, melainkan dalam 2 keadaan. 2 keadaan. Dengki tak boleh, tapi dibenarkan dalam 2 keadaan. Yang pertama, apabila temannya merupakan seorang yang dikurniakan oleh Allah dengan harta yang banyak, lalu dia membelanjakan harta tersebut pada perkara-perkara yang diredai oleh Allah. Yang itu yang kita perlu iri hati. Orang ni harta banyak dan dia menggunakan harta tersebut ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Keadaan yang kedua, apabila temannya dikurniakan oleh Allah dengan ilmu pengetahuan yang luas. Yang ini boleh. Satu, harta yang banyak dan digunakan harta tersebut ke jalan Allah dan diredai. Yang kedua, dikurniakan dengan ilmu pengetahuan yang luas dan dia menggunakan ilmu tersebut dengan mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Ini 2 perkara, harta dan juga ilmu. Maka dalam 2 situasi ini kita boleh berdengki kepada pemilik harta dan pemilik ilmu tersebut. Yang ini kita boleh nak dengki, rasa Melayu ni dia tambah ni, hasad, adalah hasad dengki. 2 sekali ada. Baik, seperti mereka berdua, agar kita juga turut dapat berbakti demi Islam sebagaimana yang dilakukan oleh 2 individu tersebut. 2 individu tadi yang dapat harta, dia hartanya banyak lebih daripada kita dan dia manfaatkan harta tersebut. Yang kedua, dia dapat ilmu yang banyak, luas, dan dia manfaatkan juga ilmu tu kepada masyarakat. Kita boleh dengki dan berusaha ke arah itu. Kita perlu berusaha ke arah itu supaya kita dapat juga. Dengki yang dimaksudkan di dalam hadis ini adalah bukan bermaksud kita membenci 2 individu tersebut. Bukan benci kepada individu tersebut, tetapi kita perlu bercita-cita ataupun berlumba-lumba untuk dapat seperti dia dan dapat buat kebaikan juga macam dia. Yang itu
Setengah kita dia dengki, dia nak benda tu, dan dia nak orang tu hilang benda tu. Itu silap dia. Itu silap dia. Dengki boleh, tapi kita dengki supaya bersemangat untuk dapat macam dia, capai macam dia, dalam keadaan dia tu tak berubah, tak apa, tak terkesan dengan dia, kita berubah untuk menjadi macam dia. Tapi dengan syarat kita tengok orang tu dia buat kebaikan lah dengan benda tu. Jangan kita dengki yang kita tengok kepada orang tu kaya tapi dia tak manfaat pun harta dia untuk Islam. Kita nak jadi macam dia, tak boleh. Tak boleh. Dia boleh membazir. Kita tengok orang boleh membazir, boleh tukar itu, tukar ini, nampak macam membazir sebagai contoh. Kita pun nak jadi macam tu juga, membazir juga. Tak boleh. Tak boleh. Tidak dibenarkan kita iri hati ataupun dengki tadi. Kita perlu berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan sebagaimana yang dilakukan oleh dua individu tersebut yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Kena berlumba-lumba. Berlumba-lumba untuk mencari harta. Sila. Jangan rasa tak apalah, biar aku miskin tak apa. Tak, kita kena berlumba-lumba untuk kaya supaya apa? Kita boleh bayar zakat dan boleh bagi kepada orang yang memerlukan. Kena tanam begitu. Kita ada harta kita untuk guna manfaat kepada orang. Tapi susah juga. Bila dah kaya esok kot terlupa. Niat asalnya gitu, kot terlupa. Tu kena jaga-jagalah. Itu yang nak kena jaga. Kita tak berapa nak berduit, berusaha, dapat harta, dapat duit, terlupa yang niat asal. Niat asal dulu, kalau kaya nak buat masjid, nak buat tempat pengajian sebagai contoh. Bila dah kaya lupa. Dia lupa. Maklumlah, dah kaya banyak benda nak kena urus. Bila dah kaya ada pekerja, dah ada rumah sendiri, dah ada kereta besar, terlupa kepada niat asal. Sama juga dengan bila dapat ilmu banyak. Dapat ilmu banyak asalnya nak menuntut ilmu untuk manfaatkan kepada masyarakat. Tapi bila dapat ilmu, dia rasa gah seseorang, rasa bangga. Orang panggil dia ustaz. Kalau di negara Arab ni, kalau ustaz ni dia level apa nama tu, doktor lah, doktor. Level doktor dah panggil ustaz ni. Kita jadi di Malaysia ni panggil ustaz semua ya. Kalau di sana ni panggil ustaz, kira doktor dah, kira doktor. Bila dah ada ilmu, rasa aku lebih berilmu daripada orang lain. Salah. Ada orang rasa dia ada ilmu, yang lain semua di bawah dia. Jangan ada perasaan macam tu. Sebab setinggi mana pun ilmu kita, setinggi mana pun, pasti ada benda yang kita tak tahu. Pasti ada. Sebab tu kita tak boleh mendabik dada sangat, mendongak ke langit sangat, tak boleh. Kena rendahkan diri juga. Kita tengok pengajaran daripada hadis. Hasad bermaksud cita-cita seseorang yang mengharapkan agar nikmat yang dikurniakan kepada orang lain akan hilang dan terhapus. Itu maksud hasad. Yang dimaksudkan hasad iaitu kita bercita-cita untuk nikmat yang ada pada orang lain tu, harta yang ada pada orang lain, ilmu yang ada pada orang lain tu hilang. Itu hasad. Bila kita rasa, tengok dia harta banyak, penyedahnya dia bankrupt, dia uji oleh Allah bankrupt, kita rasa seronok dia bankrupt. Itu dia hasad. Kita dah sampai kepada hasad tersebut. Bila kita tengok orang lain berjaya sebagai contoh, boleh lepas ke EU, lepas ke mana-mana lah, boleh sambung belajar sampai ke US sebagai contoh, dan kita mengharapkan dia gagal pula. Dia ni biarlah dia ni gagal lah, biar dia balik tak habis sebagai contoh. Yes, kita dah sampai kepada tahap hasad. Hasad dengki. Itu
Sikap ini adalah sifat keji yang merupakan satu penyakit hati yang berpunca daripada sikap tamak dan tidak berterima kasih. Kita tamak. Kalau ini sifat tamak ni ada pada kita, hasad ni akan sampai. Sebab tu kita perlu elakkan diri daripada rasa tamak dan elakkan diri daripada tidak bersyukur dan tidak berterima kasih. Kena bersyukur dengan apa yang kita ada. Kena qanaah ni kena ada juga. Tapi ada keadaan qanaah ni dia perlu ditambah. Qanaah ni kan dia rasa sifat yang sentiasa cukuplah dengan apa yang ada, ya. Biasa kalau peniaga-peniaga yang biasa-biasa ni, kita peniaga biasa ni, tak apalah, asal boleh makan, cukup belanja, udahlah. Salah tu, silap sikit. Kalau nak meniaga sungguh-sungguh, biar sampai kaya. Sebab kita kaya, manfaat dia kepada orang lain. Sebab tu kena bersungguh-sungguh. Sama juga dalam menuntut ilmu. Tak apalah, asal lulus udahlah. Tak boleh. Biar sampai dapat A, dapat anugerah dekan sebagai contoh, sampai ke tahap itu. Ilmu ni kena ada. Kadang-kadang gelaran sebagai contoh doktor ke, kadang-kadang perlu. Sebab apa? Jenis level-level biasa ni, jenis ustaz-ustaz biasa kadang-kadang tak berapa orang nak dengar sangat. Kalau tak, dia compare dengan itu doktor, dia ada PhD. Kadang-kadang orang nampak dia dengar yang mana ada doktor je lah. Yang ustaz biasa ni habis dia tolak semua. Ada juga macam tu, taklah semua, ada juga. Walaupun kadang-kadang yang didengarnya daripada doktor ni, kadang-kadang mungkin ada yang terpesong. Ada banyak yang sesat pun, banyak juga. Doktor juga sesat. Saya pernah jumpa doktor, tapi memang jelas terbukti lah dia itu Syiah. Ada doktor tapi tak boleh buat apa lah, dan dia ada hujah dia. Dia berpegang dengan Syiah dia tu. Orang kalau dengar macam tu jenuh. Dia ada doktor, kamu ustaz biasa je. Jadi kadang-kadang gelaran kepada orang yang dapat ilmu ni pun kadang-kadang penting juga. Jadi kita kena berusaha sampai dapat doktor juga, sebab kita nak lawan dia. Macam tu. Kita nak perbetulkan akidah orang lain, supaya menyelamatkan akidah orang lain. Baik. Hasad yang dibenarkan di dalam hadis ini bukanlah bermaksud hasad yang bermaksud dengki yang membawa kepada harapan agar nikmat yang dikurniakan kepada orang lain itu akan hilang dan binasa. Sebaliknya, hasad yang dibenarkan adalah bermaksud keinginan agar nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan itu kepada orang tersebut turut dikurniakan kepadanya, tanpa nikmat yang ada pada orang tu diniatkan ataupun diharapkan hilang. Itu yang dimaksudkan hasad yang dibenarkan. Ini bermakna ada sikap ingin berlumba-lumba dalam melakukan kebaikan demi bersaing untuk mendapatkan keredaan Allah. Kita berlumba untuk dapatkan semacam itu adalah keredaan Allah. Tak ada guna ada ilmu tapi redha Allah tak dapat. Ada pangkat tinggi, ada harta banyak, redha Allah tak dapat. Tak ada guna. Sebab tu kadang-kadang biar sikit tapi Allah redha. Allah redha. Ada berkat. Macam duit kan. Kadang-kadang tu nak banyak tapi tak ada berkat, tak jadi juga. Duit banyak tapi kejap benar hilangnya ya. Udah habis, baru dapat pagi tadi. Tengok-tengok dah habis. Ke mana tak tahu. Barakah tu. Barakah. Kadang-kadang ada orang dapat sikit tapi elok je. Boleh hiduplah hidup. Boleh je hidup, makan cukup. Elok je gemuknya. Tak ada hair pun. Sebab
barakah, Allah redha. Iaitu yang kita nak kejar. Dapat ilmu pun sama, untuk mendapat keredaan Allah. Macam kes tadi, doktor tadi ada ilmu tapi terpesong, rugi sangat ya. Jadi kena hati-hati. Dan ilmu ni kena menuntut. Dia kena menuntut. Kalau belajar seseorang ni pun bahaya juga. Jenis baca seseorang, saya pernah jumpa seorang datang bertemu dengan kami masa tu tengah mengaji, tengah bertalaki. Tiba datang seorang, tu saya sekolah menengah lagi lah. Seorang ni datang, dia budak EU mana tak ingat. Dia datang seorang, dia datang jumpa dengan tok guru kami. Dia nak tanya beberapa soalan. Kami pun bila tengah ngaji, tok guru ke apa, tak apa, nak sembang sekarang boleh, nak sembang sat lagi pun boleh. Kami habis belajar, kami keluar, lepas tu dia sembanglah berdua. Punya apa soalan yang ditanya? Soalan yang ditanya tu semua berkenaan dengan Syiah. Dengan Syiah semua. Buat Syiah, rupanya dia dah berpegang dengan fahaman Syiah. Saya pun pernah terjumpa dia semayang satu masjid dekat Kuala ni juga. Adalah batu tu juga. Ada, tapi lama lah, berapa tahun dah, berapa tahun lepas lah. Ada juga batu tu. Wallahualam, kot batu kerem, buah kerem jatuh ke, wallahualam lah, tak tahulah. Tapi nampak ni ada lah depan tu. Elok je tebal lah, bukan buah kerem lah kalau tebal macam tu. Ada. Puncanya apa? Baca sendiri. Banyak baca buku, bagus. Tapi baca buku sendiri dan buat keputusan sendiri, rosak. Rosak. Jadi kena hati-hati juga. Baca buku, kalau orang sekarang ni susah sikit nak baca bukunya. Kalau ikut kajiannya, berapa orang je yang baca buku dalam sebulan, berapa orang je yang betul-betul baca bukunya. Banyak baca Facebook je banyak kita ni. Facebook baca WhatsApp, buku tak apa nak baca dah sekarang ni. Atau dah semuanya ada dalam tu ya. Surat khabar tak apa nak baca dah, semua dah ada. Tak ada berbahaya lagi, WhatsApp dah ada dah berita. WhatsApp dah ada dah. Tak berapa nak baca dalam surat khabarnya. Jadi kena hati-hati dalam kita nak menuntut ilmu. Sebab tu kita sebut tadi, nak ilmu ni kena bertalaki dengan guru. Seorang penuntut ilmu tidak boleh hanya merasa cukup dengan ilmu yang ada. Seharusnya dia merasa dengki dengan tokoh-tokoh ilmuwan Islam yang lain. Berusaha lebih dalam mengaut ilmu Allah Ta'ala. Kita kena rasa dengki dengan ulama'-ulama' yang terdahulu. Ulama' dulu ni dia boleh karang kitab banyak. Dia sifat ulama' ni biasanya dia akan banyak menulis. Sebagai contoh yang dekatlah dengan kita, yang dekat dengan kita, Menteri Agama Dr. Zulkifli kan baru ni dia kena kuarantin, dia positif hari tu. Apa yang dia buat? Keluar buku lepas habis tu. Keluar buku. Ni level ulama' ni. Dia manfaatkan masa kosong dia untuk umat. Semacam tu. Rehat dia dengan menulis untuk umat. Adalah dia punya apa orang panggil, nasihat-nasihat dalam tu, mengingatkan kita kepada Allah. Macam tu sekali. Kita tak menulis, kita kuranglah menulisnya. Adalah kalangan kita yang menulis tapi tak ramai. Jadi sifat ulama' ni, dia banyak gunakan masa dia adalah untuk umat. Dan tulisan ni, sebab apa ulama' dia banyak menulis? Sebab dia tahu kalau dia mati, penulisan dia masih ada. Sebab tu kalau contoh kita dalam majlis ilmu, kan kita menulis kan, kita ambil nota kan, kena tulis elok-elok. Nota tu kena tulis elok-elok.
Sampai ada kalau orang dulu dia menulis, ulama dulu dia menulis, guru dia bagi tahu sebagai contoh, ada 4 perkara sekian. Yang pertama sekian, yang kedua sekian, tulis sekian. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga sekian, yang keempat lupa. Ulama dulu yang keempat tok guru lupa. Tulis dan tulis kena betul-betul tulis yang orang boleh faham, bukan dia seorang je faham. Selalu kita tulis memang kita level doktor lah nulisnya ya, kita seorang je boleh baca. Sebab apa? Sebab dia boleh menimbulkan marah orang pula selepas kita tak ada. Sebagai contoh kita buat nota kan, kita dah meninggal, siapa yang baca? Selalunya mungkin anak-anak kita, mungkin cucu kita. Bila dia mau baca, dia mau tak faham apa dia akan sebut, aku benda letuk aku nulis, ada jari ke tak ada jari, tak apa nak faham. Nyudahnya kita pula kena cela dengan cucu sendiri. Tujuan kita tulis supaya manfaat orang lain. Sebab tu kena, kalau kita nak tulis elok-elok, tulis cantik-cantik, supaya kita boleh baca, orang yang selepas kita mati pun boleh baca. Macam tu. Tu tujuan ya. Kena tengok bagaimana ulama-ulama dulu berhadapan dengan rasa berlumba-lumba untuk mendapatkan ilmu. Baik, seorang penuntut ilmu yang hanya ingin keredaan Allah Subhanahu wa taala pasti akan tidak merasa puas sama sekali dengan usahanya dalam menggali ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma pernah berkata, man humani la yashba'an. Ada 2 orang yang menginginkan sesuatu yang tak akan pernah kenyang. Syaba'an ni kenyang, tak akan pernah puas lah. Takkan pernah puas, iaitu talibu ilmin wa talibu dunya, penuntut ilmu dan juga orang yang menuntut dunia. Yang ni 2 ni dia takkan puas. Sepatutnya orang yang menuntut ilmu, dia takkan puas dengan ilmu dia. Sebab tu dia nak belajar lagi. Lagi banyak benda belajar, lagi banyak benda tak tahu. Lagi banyak benda belajar, lagi banyak benda tak tahu. Lagi pening. Nak lagi belajar. Macam tu. Dia takkan rasa puas. Yang kedua, orang yang nak dunia. Yang ni pun satu hal. Dia tak akan puas. Dia dapat satu, nak lagi. Dia dapat lagi, nak lagi. Takkan puas. Kalau kita dapat RM500, rasa puas tak? Puas sekejap. Kalau offer dapat RM1,000, nak tak nak? Tak. Offer RM1,500, nak. Kata bila nak puas? Kita seronok, orang kata dapat duit RM10,000 sebagai contoh. Seronok dapat RM10,000. Apa nama, KWSB sebagai contoh, dapat seronok. Kalau RM15,000 nak? Asal yang kau dapat 10K, okey lah, boleh lah aku buat beli sekian, cukup lah kot. Jadi offer RM15,000, nak dunia. Bukanlah duit tu semata-mata dunia, tak. Dapat duit ni kita boleh manfaatkan untuk akhirat. Yang ini yang 2 yang tidak akan pernah kenyang. Iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab. Hati-hati dengan hasad. Hati-hati dengan hasad. Sebab apa? Hasad ni dia akan memakan kebaikan kita seperti mana api memakan daun yang kering. Ini yang kita nak kena hati-hati. Sebab tu Syekh Mutawalli Sya'rawi dia sebut, jangan kita dengki kepada orang. Jangan dengki dengan orang. Sebab apa? Kita tak tahu yang mana orang ni. Kalau contoh kita dengki dia dapat rezeki sekian, dapat harta sekian, kita tak tahu sebenarnya ada rezeki yang Allah tarik daripada dia. Kita tak tahu. Kita nampak dia pakai kereta besar sebagai contoh,
Sebagai contoh, dia ada kereta besar, kita pakai kereta Nissan Sunny je sebagai contoh. Kita tengok, kalau dapat pakai kereta macam dia ni kira okey lah, seronok dah tengok dia pakai kereta besar sebagai contoh. Tapi kita tak tahu sebenarnya ada nikmat yang Allah tarik daripada dia, kita tak tahu. Sebagai contoh, orang tengok orang kita ni lah, orang Melayu, tengok apa nama tu, ada yang Allah rezekikan kahwin dapat anak, ada yang tak dapat lagi, ada yang sampai sudah tak dapat. Dia beza-beza rezeki kan Allah bagi kan. Kadang-kadang bila kita tak ada anak lagi, orang Melayu ni dia mulutnya apa nama orang panggil, petah sikit. Baru kahwin je, macam dah dapat anak belum? Kan soalan tu kan biasa kan? Kalau yang jenis dah bertahun tak dapat tu, berasalah hati. Orang Melayu kita ni ramah, ramah terlebih. Memang tujuan nasihat nak tanya tu, orang kata nak bermesra lah contohnya, tapi tersalah soalan. Allah tak rezekikan lagi, tak payah tanya soalan tu, tak payah tanya. Tak dapat anak lagi, orang Melayu kita salah caranya. Kita nak kena jaga hati orang lain. Ada orang tak ada anak, bila dia tengok orang ada anak, dia rasa perasaan, nak kata dengki, taklah dengki, rasa keinginan nak dapat anak tu ada. Tengok orang anak seorang, bila tengok anak orang apa nama tu sampai dah 8 orang 10 orang, bila anak seorang tengok anak yang dapat dah 10 orang anak, terasa juga hati, seronok ni. Dia tak tahu sebenarnya yang anak 10 tu, tengok dia, ya Allah seronoknya anak seorang, ada sekarang ni dah tak terkira. Duit minta apa nak cukup bagi contoh. Dia tengok yang anak seorang. Yang anak seorang ni dia tak tahu, dia tengok yang tak ada anak dia tengok pula, seronok tak ada anak, boleh dating berdua. Kita tak tahu nikmat yang Allah tarik daripada dia. Itu nikmat yang Allah tarik. Orang tak ada anak, dia ada nikmat untuk berdua dating tu. Yang anak ramai tak dapat, jenuh nak dapatnya, Allah tarik dah nikmat tu. Level dia lain. Kita tengok orang pakai kereta besar, kita tak tahu nikmat dia, mungkin Allah tarik orang yang dia sayang, kita tak tahu. Jadi jangan dengki, kata Syekh Muntawalli Syarawi. Dan lagi satu, sebab apa? Kita tak tahu nikmat apa yang dia dapat. Nikmat yang ditarik dia tak tahu, nikmat yang dia dapat pun kita tak tahu. Sebab tu kita tak boleh berdengki ataupun hasad dengan orang. Jadi kena jaga hati. Kena jaga hati. Kita jangan mengulangi kesilapan yang telah dilakukan oleh adik-beradik kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam kan dibuang kan? Dibuang masuk ke dalam perigi. Dibuat oleh siapa? Adik-beradik sendiri. Adik-beradik sendiri. Yang itu yang kita kesiannya. Dia bahasanya seagama lah, anak kepada Nabi Yaqub. Adik-beradik sendiri. Dengki punya pasal sampai tahap macam tu. Dan dengki ni dia akan menghasilkan benda-benda yang lain. Antaranya dengki ni dia akan menghasilkan penipuan pula. Akan menghasilkan penipuan. Kan adik-beradik daripada Nabi Yusuf, bila dia campak ke dalam perigi, yang dia bawa, siap bawa bukti lagi. Ni sekian baju ada darah, disambut dimakan oleh serigala. Dia akan menghasilkan selepas pada tu. Puncanya adalah dengki. Sebab tu kita kena elakkan diri kita daripada terjebak ke dalam penyakit hati yang dinamakan sebagai hasad ni tadi. Dan yang terakhirnya, janganlah kita menganggap semua perkara adalah persaingan. Jangan anggap semua perkara adalah persaingan. Bila menganggap semua perkara adalah persaingan, dan akhirnya dia akan menghasilkan dengki ni tadi. Sebab tu kita kena jaga hati, banyak buat baik dengan orang. InsyaAllah kita doakan, walaupun orang lain dapat rezeki, kita doakan kita juga dapat rezeki tersebut, dan orang lain tu terus
terus maju jaya dengan rezeki dia, dengan hartanya, dengan ilmunya. Kita kena ada qanaah dan ada usaha untuk berlumba-lumba untuk dapat seperti dia juga, insya-Allah. Dan untuk yang terakhirnya, pesanan berkenaan dengan kita pada hari ini pesanan untuk kita semua, daripada saya sendiri juga, pesanan untuk kita bersama. Kita kena lepas pada ni hati-hati lebih sikit lah, lebih sikit. Pasal kita dah ada beberapa kes di Kuala Kangsar, daerah Kuala Kangsar kita dah ada. Sebelum ni kita tengok orang je, ni dah sampai dekat benar dengan kita ni. Tadi saya di apa nama tu, di Canan Puteri pun tadi ada bersisih beberapa kali jugalah dengan ambulans. Kabarnya ngambil orang di rumah. Jadi kena hati-hati ni. Sebab apa saya nasihatkan untuk kita bersama? Sebab saya sayangkan kita semua ni, ayah-ayah, ibu-ibu yang ada pada malam ni. Saya daripada kecil saya tengok ibu-ibu dan ayah-ayah ni istiqamah sampai hari ni. Jadi sayang, kita kena jaga sesama kita. Risau kot terkena daripada sahabat-sahabat jemaah kita. Kena nasihatkan jugalah, ya, nasihatkan juga. Kurangkanlah bersentuhan. Janganlah terasa kalau orang tak nak bersalam. Orang kita ni cepat menua berasanya. Bila letak tangan, oh mak mereka tak nak salam, tak kesian salam dengan awak ni, kata tidak. Khabar kat dia, bukan tak siap nak salam dengan mereka, awak risau awak ada kena dekat mereka. Buat macam tu, risaukan orang lain berjangkit. Mungkin ada pada kita, kok kita jadi punca. Kita kabarkan gitu. Poinnya kita tak nak dia menjadi merebak lebih teruk. Kita risau hari ni pun tak adalah banyak sangat kesnya, 1,700 hari ni. Allahu Akbar. Jadi kena jaga-jaga dah, dekat benar dah dengan kita ni, masuk dah daerah kita, masuk dah kawasan-kawasan kita ni. Jadi kena jaga-jaga, amalkan. Kalau boleh kurangkan untuk berada di luar pun lagi baik. Poinnya apa? Sebab saya sayangkan ibu-ibu dan ayah-ayah semua, kita semua, insya-Allah. Jadi kena jaga kita sama-sama kita, insya-Allah. Dan untuk akhirnya, seperti mana yang sebelum ni saya umumkan, kita ada buka sekolah rendah integrasi teras Islam yang kita buka pendaftaran baru daripada darjah 1 sehingga darjah 5, yang kalau ikutkan seat yang ada lebih kurang, ya, sekarang ni kita nak lagi 10 orang je lagi. Kita di Seriti ni, sekolah rendah integrasi teras Islam di Canan Puteri, bersebelahan dengan Padang Yusas, dekat dengan nasi arab leka-leka itu kan, sebaris dengan tu. Kita ada di situ. Ada lagi 10 orang lagi yang untuk kita buka kepada untuk tahun 1, buka kepada tahun 1, insya-Allah. Untuk tuan-tuan perempuan yang berminat, ataupun boleh sampaikan kepada yang berminat di luar sana, insya-Allah. Baik, insya-Allah itu sahaja untuk pada malam ini. Moga-moga dengan perkongsian hadis kita, perkongsian untuk malam ni, mendapat manfaat kita bersama untuk kita amalkan dan untuk kita sampaikan, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyati ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.